Sabar. Ini kejap nak setting je. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada anda Afifah selaku pengerusi majlis perasmian penutup pada pagi ini. Seterusnya yang dikasihi yang berusaha Ustazah Siti Murshidah selaku pengurus Absa Publication dan kru ataupun jawatankuasa yang terlibat sama di dalam menjayakan perkampungan penulisan modul BEN bersama-sama dengan Besyara, para sahabiah, para pesyarah, bakal penulis-penulis yang prolifik insya-Allah. Amin. Amin. Tidak dilupakan guru penulisan kita Puan Syidah yang telah memimpin kita bermula daripada langkah pertama lah, kalau ikutkannya ya, kita langkah pertama kita ini untuk kita sama-sama memberi suatu anjakan kepada Absa Publication ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabiah, para pesyarah, para penulis yang dikasihi sekalian, dalam kesempatan masa ini marilah kita panjatkan sepenuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kepada kita suatu nikmat ya, selain daripada nikmat Islam dan iman, selain daripada nikmat kita berada di dalam jemaah yang kita cintai ini, mudah-mudahan sehinggalah ke akhir hayat kita, ya, kita juga sedang melalui ataupun menikmati satu nikmat ilmu ya, selaras dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi wahyu yang pertama yang Allah firmankan ya, di mana wahyu itu bersifat perintah ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, di dalam ayat ini bermula dengan Iqra. Bagaimana kita ya, sebagai orang yang mahu digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman kepada perintah Allah menerusi ayat ini ialah ya, kita nak menyambut perintah Allah supaya orang membaca. Kita membaca. Allah perintah Iqra, hendaklah kamu membaca. Jadi apa yang nak dibaca? Kalau tak ada bahan yang hendak dibaca. Ya. Jadi secara tidak langsung bila kita berada di dalam satu majlis untuk menyediakan satu bahan penulisan ini, kita sebenarnya sedang melangkah berusaha untuk memenuhi perintah Allah ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita ini adalah dikira sebagai satu daripada ciri-ciri orang yang beriman yang mahu menterjemah ya, perintah Allah ini bukan untuk diri kita sahaja, tetapi untuk semua sasaran yang telah pun kita tetapkan, sama ada secara langsung atau tidak langsung ya. Jadi Ustazah ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustazah Murshidah dan juga tim ya, para peserta pesyarah yang baru kita bertemu dalam kesempatan ini, seperti Ustazah Fatimah ya, selama ni jumpa online je ya. Jumpa pun di sisi-sisi jalan mesyuarat. Kalau mesyuarat kita harus sekali dapat sisi jalan. Tapi alhamdulillah pada hari ini dapat bertemu Ustazah Aisyah, Ustazah Fadilah dapat datang daripada jauh. Ustazah Dr. Nur Hafilah tak dapat sambung pada hari ini. Ustazah Mazna, tanpa kehadiran para sahabiah, para pesyarah dan juga yang bakal menjadi penulis ni ya, sudah tentu bengkel yang kita rancang ni tak dapat dilaksanakan
Jadi mudah-mudahan ya kita menjadi katalis lah. Apa katalis tu? Pemangkin tradisi. Pemangkin untuk mengembangkan lagi tim penulis kita ni. Dan alhamdulillah ya, kita telah dianugerahkan salah seorang daripada pemilik ibu kita ni ya, yang trainer yang boleh menjadi trainer kita kalau nak bayar memang kos tinggi lah kan. Boleh je sebenarnya ya, Syida keluarkan keluarkan quotation supaya kita dapat bandingkan. Bandingkan kalau kita jemput Syida ni dalam konteks orang luar, berapa yang kita kena bayar. Kena tahu sebenarnya yang tu, kena tahu. Lepas tu yang kita bayar tu deal lah kan sama-sama kita ni dengan Syida. Tapi biar tahu supaya kita menghargai nikmat ni. Ya, kita dapat menghargai nikmat ini dan kita dapat sebar luaskan kepada para pensyarah yang lain ya, sebab kita Allah bagi kan, terutamanya dalam jemaah kita ramai pakar. Apa saja isu yang kita lihat dalam jemaah kita, dalam parti politik ni ya, semua muncul segala pakar ya, pakar perundangannya, pakar keluarganya, apa lagi yang sebelum ini ya, pakar pendidikannya. Yang sekarang ni kita nak meneroka. Sebab sebut meneroka ni sebab kita agak ketinggalan lah muslimat secara khususnya dalam bidang penulisan. Idea ada, ya, bahan ada, tapi kita perlu ada satu tim yang dapat menjadi satu sistem sokongan. Kalau dalam konteks Dewan Muslimat tu sebenarnya kita tak ada tim penulisan ni. Sepatutnya ada bahagian arkib ke apa kan. Jadi kita harap selepas ini kita boleh bekerjasama dengan Jabatan Arkib. Jabatan Arkib tu pun baru, R&D tu pun baru sebenarnya, baru 2 sesi rasanya. Ada ketua Jabatan Arkib dan Penyelidikan. Pada sesi ni Cikgu Nur Hidayah. Dulu Dr. Rusni yang BJPA tu, tapi dia sakit sekarang. Jadi jadinya kira buat tu ada Adila kawan zaman. Adila Hidayah. Adila dulu pengarah. AP tak? Hidayah tu. Tak masuk kat Dia sini. AP dah. Bukan AP dekat dalam Merdeka. Dalam Merdeka. Okey. Jadi bolehlah kita ya. Dia Jaafar. Sebenarnya lama dah. Ya. Ana selaku AJK di SPM nak promote Absa Publication ni di MPM. Ya. Tetapi kita ni sebagai mak, kita tahulah kemampuan anak-anak kan. Jadi kita tak promote lah sebab yang sepatutnya. Hanya bagi laporan saja, ini aktiviti dalam organisasi Absa tu ada AP, tapi kita tak offer. Ya, tetapi dengan adanya perkampungan hari ini, ya, betapa berjasanya sahabiah sekalian. Ya, semalam mana post dalam grup di MPM, maknanya siapa yang nak hantar bahan-bahan penulisan sila rujuk Absa Publication. Jadi kita dah boleh ada keyakinan. Walaupun belum ada lagi. Sekurang-kurangnya kita ada kekuatan jamaah tu. Ya, insya-Allah. Jadi kalau boleh dengan bilangan kita kalau ikut dalam grup kampungan tu 13 orang. Ya. Syida ada sekali dalam grup. Kita ada 13 orang ini. Penasihat ni. 13 ini unik sebenarnya nombor 13 ni. Ya, dia nombor ganjil. Bukan ganjil, nombor apa? Ganjal. Tak ada 13 tu tak ada. Kalau matematik ganjil ke? Ganjil tak boleh 13 kali 1, lepas tu nak pecahkan 13 tak boleh. Kan? Kali berapa tak boleh? Dia kena 13 je. 13 1. Boleh tak pecah? 6 kali berapa dapat 13? Tak dapat. Nak menunjukkan 13 ni Allah susun. Ya, Allah susun cantik daripada kita itu yang disebut itu yang terfikir. Jadi katalis kita ni 13 ni. Uniknya nombor 13 ni. Ya, mudah-mudahan. Jadi kita balik kepada surah Al-Alaq tadi. Ya, kita susun betul-betul. Mana Musyidah ni? Ada? Ya, saya Kita susun elok-elok Absa ni. Jangan lari fokus lah. Ya? Sebab kita nak yang pertama sekali kita bawa mesej fikrah kewanitaan menurut Islam. Ya, sebab kita nak berhadapan dengan serangan-serangan pemikiran feminisme. Yang keduanya, kita sebenarnya terlalu banyak bahan berkaitan dengan wanita.
Ya, dan boleh kita golek lah bahan kita tu, macam Moni tadi kata nak bakat pasal politik kan. Jadi kita buat siri celik politik, wanita celik politik. Yang Ustazah Nafisah tu dah ada, kita ibukan, betul kita sambung. Jadi kita bawa isu wanita celik politik. Apa isu 1, isu 2, yang semasa, contemporary. Macam mana nak menjawabnya, ya? Jadi itu semua cakap senang lah kan. Tapi insya-Allah dengan berkat tim 13 kita, 13 orang ini, daripada 13 ni kita buat pula kita punya sub-sub. Macam tadi Dila dah sebut, ya, bahan yang Ustazah sediakan ni, yang Kak sediakan ni, ada satu tim yang boleh handle. Jadi kalau pensyarah ataupun penulis sekalian perlukan satu tim yang dapat membantu dari sudut teknikal ni, kita minta Mufidah boleh sediakan dari sudut teknikal ni. Sebagaimana yang kita dah sebut tadi, kelemahan di antara kelemahan kita terutamanya pensyarah lah, konten banyak. Tapi macam mana nak menerbitkannya, dari sudut teknikalnya, kemudiannya macam mana kita nak publish supaya lebih menarik. Jadi itulah mudah-mudahan hari ini sebagai titik tolak untuk kita terus lagi melangkah dalam penulisan ini. Dan kita banyak contoh sebenarnya, terutamanya kalau dalam konteks hubungan kita dengan Padang tu, kita nampak Puteri Dinia ini dia dah latih, dia latih pelajar dia sejak daripada awal sekolah rendah menulis. Jadi kita pun ada medan kita kan untuk melatih, iaitu kita ada nakibah pelatih. Dan alhamdulillah sebenarnya ada dari kalangan nakibah pelatih kita yang dah advance. Contohnya Cikgu Azia. Cikgu Azia tu nakibah pelatih kita tu, anak murid kita, tapi akhirnya dia yang ke depan berbanding dengan pensyarah ni. Jadi kita boleh manfaatkan dia kot untuk bantu. Dia pun bercabang-cabang juga tu, dia punya tugas dia, orang semua ambil dia. Dan ramai lagi kan yang boleh kita kenal pasti. Terutamanya mereka yang mungkin kita lihat dia susah nak ke depan, ataupun dia susah nak bergerak keluar. Kita manfaatkan mereka yang duduk di rumah tu, tidak bekerja apa semua. Apa yang boleh kita buat? Manfaatkan dia. Ya, kita belajar, kita selalu sebut di dalam surah Al-Ahzab, ayat tema kita tu kan, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah wa huwal latiful khabir. Itu ya, bagaimana kita nak mereka memanfaatkan kehidupan di rumah itu untuk sentiasa menyebut-nyebut ilmu yang diperolehi, al-hikmah, ya, daripada ayat Al-Quran dan Al-Hikmah. Sebenarnya kalau Al-Quran pun tak menantangkan kita kan, ya, kita nak bongkar semua, cuma kena ada panduan. Mungkin juga Absa Publication ini kita salah satu cara lah di antara kita nak membimbing penulis-penulis kita, ada satu slot tu mungkin slot pengisian. Daripada slot pengisian ini dia boleh hasilkan penulisan. Sebagai contoh, sekarang ni Ana ikuti kelas Ustaz Rosdi bahasa Arab, ya, bukan bahasa Arab, bahasa Wahyu. Satu dimensi yang baru, belajar bahasa Arab tapi tukar Bahasa Wahyu. dalam pemikiran kita. Kita belajar ni bahasa Wahyu, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kita hanya belajar di punya kawaid-kawaid saja. Tetapi bahasa Wahyu dia dah setting kat kepala kita, kita membongkar kemukjizatan. Ya, mukjizat itu selama ni kita mukjizat mungkin kita lihat dalam konteks fenomena, kan, ayat-ayat hukum, ayat-ayat apa semua kan. Ini dia ada dalam konteks bahasa, ya, setiap huruf. Ya, setiap huruf itu kita akan nampak kemukjizatannya. Tapi pendekatan bahasa sangat menarik sangat, kan? Memang sangat menarik lah. Dia ajar kita selama ni kita belajar nahwu, sarah apa semua, kita ingat belajar bahasa Arab ni nak pandai bercakap, sampai ke tu dah tak pandai-pandai kan. Jadi kita nak manfaatkan biar kita balik tukarlah dah hujung-hujung usia ni kan. Sampai ke sudah kita tak boleh lah cakap sikit-sikit kan. Tapi kita nak kerja apa sebenarnya baca Al-Quran. Jadi itu di antaranya lah, ya. Jadi kita buat tema. Tim-tim ni buat tema fiqh wanita. Macam Uni ni dah mula PhD dia tu bahagian apa? Remaja seksual fitrah. Jadi kita tema apa? Tema haraki, tema haraki.
Ya, ada tema-tema. Jadi tema tu kalau boleh kita tengok bidang masing-masing lah, macam Fadilah tasawuf kan. Ya, muslimat sufi. Jadi macam mana kita boleh mengintegrasikan tema tersebut menerusi ayat-ayat Al-Quran, menerusi hadis, mukjizatan kan. Biar kita center dia ialah Al-Quran dan hadis. Sebab kita menyedari, ya, balik pada mesej kita tadi ni, kita nak berhadapan dengan serangan pemikiran feminisme ni, ya, serangan pemikiran feminisme yang berintikan liberalismenya, pluralismenya, ya, itu dia punya akidah kan, sekularismenya, dengan penulisan. Dan penulisan ini kita tahu, ya, kita tahu selagi mana kita boleh jaga dia punya bahan tu, dia akan berkekalan dan dapat dibaca oleh orang lain, walaupun kita telah tak ada. Jadi dikira sebagai amal jariah kita lah kan, ya? Selain daripada usaha pendidikan yang kita lakukan. Jadi kita hendak ilmu yang kita telah ajar tu, ya, kita abadikan dalam bentuk penulisan. Dan satu lagi ayat yang Allah sebut tentang penulisan ini, sebagaimana juga yang kita telah ketahui, iaitu surah Al-Qalam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, satu ilmu yang anak nak kongsi, ya, berkaitan dengan huruf awal ayat yang dapat daripada Ustaz Rusdi ni. Huruf-huruf muqatta'ah tu. Ya, alif lam mim nun ain sin qaf tu sebenarnya apa dia? Apa sebenarnya? Selama ni kita baca tafsir, ulama kata Allah saja yang ketahui. Itu yang surface, ya. Tapi bila Ustaz Rusdi kata kita kena faham Al-Quran ini sebagaimana yang Allah hendak, bukan kita yang pandai-pandai faham, ya. Jadi ayat-ayat muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah ini simbolik dia sebenarnya dia mempunyai mesej, ada sesuatu yang ajaib dalam surah tersebut. Nak menarik perhatian kita, tiba-tiba ada perkataan, ada huruf yang tak ada makna, yang memerlukan kita mengkaji para ulama apa semua tu kan. Jadi akhirnya dia akan mendorong kita apa sebenarnya rentetan daripada ayat yang ada huruf-huruf muqatta'ah itu dalam ayat-ayat yang seterusnya. Sebagai contoh surah Ar-Rum kan, surah Ar-Rum ada alif lam mim tak kan? Alif lam mim kan. Jadi ada cerita yang sangat menarik sebenarnya, Rum dengan Farsi itu, dan mesej yang Allah nak sampaikan ialah kemenangan Islam yang tak boleh dicapai oleh akal. Jadi nanti kita kena bincanglah yang ni, nun wal qalam yawma yasturun ni apa sebenarnya. Jadi itulah perjalanan dalam hidup kita ni, kalau boleh dia ada tajdid kan, tajdid. Mudah-mudahanlah ya, dengan usaha yang dilakukan oleh Ustazah Mushidah, kita ni di dalam proses publication dapat merasai kenikmatan kita menulis ni. Itu Ustazah Nafisah kot kena share lagi. Jadi kita panggil lagi, nanti Syidah bantu kita cari orang-orang yang dah banyak penulisan di kalangan muslimat kita. Kata Syidah tak ramai kan, kata Syidah. Betul ya. Tapi kita bawa lah yang tak ramai tu untuk kita kongsikan, untuk kita berkolaboratif di dalam Absa Publication ni. Kita kaya sebenarnya, kaya. Dalam PAS ni kaya, tapi tak ada orang nak urus dengan elok. Yang dapat beri secara istiqamah, yang konsisten, yang berterusan, dan akad yang boleh memberi impak yang luas. Kita ada tapi ala kadar je. Jadi kita nak Absa Publication ni dah berapa tahun dah, Syidah? Itu yang selalu bebel-bebel dalam grup kita kan, publication ni. Apa produk kita? Bertahun-tahun tak ada produk. Produk asal Malaysia lah. Produk apa? Aisyah baru itu pun ada Ustazah Nafisah bantu kita kan. Sepatutnya kita ada mileage kita kan. Tahun ni berapa kita nak keluarkan? Dekat Mancik. Jangan sebut je senarai buku tapi tak ada PIC dia, tak ada team dia. Itu kita kena work smart lah, insya-Allah. Ya? Jadi daripada apa yang lontaran lah, sekadar lontaran idea ini, kita cubalah bentuk satu tim yang terbaik, ya. Kita manfaat betul-betul muslimat yang banyak konten dia, kemudian dapat
tarik pula pemula-pemula yang lain insya-Allah. Jadi sekali lagi Ana ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada tim Afsar Publication dan semua para pensyarah. Setiap para pensyarah ni dia ada tim subjek kan. Jadi kita bawalah grup kita tu bersama-sama untuk kita bagi-bagikan bahan-bahan kita itu insya-Allah. Lama dah ni kita nak buat modul ni. Tak jadi daripada Sarah dulu. Sarah tu sebenarnya PIC nak kumpulkan bahan, tak jadi lagi kan. Jadi kemudian kita dah ada panduan macam mana kita nak mengeluarkan e-book ni, mudah-mudahan Allah memudahkan lagi. Untuk itu, marilah kita sama-sama merasmikan majlis penutup perkampungan Afsar Publication ini dengan kita baca apa? Al-Fatihah. Dengan kita baca surah Al-Fatihah lah juga ya. Sebab baru nak mula kita punya penulisan ni. Al-Fatihah dan kita niatkan ya, kepada ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila sahabah wa tabi'in wa tabi'i wa tabi'in wan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa ila walidina wa muallimina wa li auladina wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya sebelum penutup kena ada tarikh. Kena ada tarikh setiap orang ni lah, tarikh untuk follow-up, untuk jalan terus sebelum sampai kepada pemukiman yang kedua kan. Ke pemukiman yang kedua orang lain Sama. Orang lain. tak pula orang lain tu kita gabung pula yang ada ni kan. Wa qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakam